Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kita akan sambung lagi lecture kita. Topik 2, EJF 2022, Food Chemistry. Okay, so kita akan membincangkan mengenai karbohidrat. Hari ini kita akan belajar mengenai carbohydrates. Okay, karbohidrat, apa benda contoh makanan karbohidrat? Okay, segala benda makanan yang seperti roti. Dalam gambar boleh nampak ada roti, ada nasi, okay, ada gandum, alright, pastry dan sebagainya. Ini semua jenis makanan yang dikategorikan sebagai carbohydrates. Alright, so okay, carbohydrate are essential in food as an energy source. So apa dia maksud dia? So karbohidrat ni sebagai sumber tenaga, sumber tenaga utama manusia. Contohnya kat sini dia bagi kanji. Starch is the main source of human calorie. Starch, kanji. Okay, so karbohidrat juga bertindak sebagai flavoring. Flavoring ni apa? Flavoring ni perasa. Contohnya simple sugar. Okay, simple sugar usually sweet. Okay, macam beritahu karbohidrat ni yang nama lain dia gula lah, sugar. So karbohidrat ni basically dengan sugar adalah benda yang sama. Okay. So as a functional ingredient, okay, ada setengah karbohidrat ni, okay, memang dia berfungsi dalam makanan tu dia jadi satu ingredient yang ada fungsi Contohnya sucrose. Sucrose ni gula gula apa? Gula tebu gula perai korang tu gula korang beli tu, okey, gula tak ada air tu, okey, gula sucrose tu sucrose okey. So sucrose allow ice cream to be soft in freezer. So dia cakap kat sini gula tu kenapa diletakkan dalam ice cream? Selain daripada sebagai flavoring, dia juga membuatkan ice cream tu sentiasa dalam keadaan lembut, soft in freezer. So dia tak jadi macam air batu dan sebagainya, dia tak keras macam tu sebab ada gula dia sebagai functional ingredient dia beritahu sini. Alright, tak apa, kita teruskan lagi. Alright, so karbohidrat ni, okay, ada apa dalam dia? Okay, dia ada kat sini dia bagi tahu, kita nak bagi tahu dia ada C. C ni apa? Karbon. Karbon. Oh, cantiknya tulisan pakai ni. Okay, karbon. Okay, kedua dia ada H. H ni apa? Okay, H ni hydrogen. Okay, hydrogen. Okay, lagi dalam karbohidrat ada apa lagi? Satu benda yang penting adalah O. O ni apa? Oksigen lah. O ni oksigen. Nanti kita belajar macam mana dia punya molecular structure dia. Oksigen. So dalam karbohidrat ada karbon, ada hidrogen dan ada oksigen. Alright. So kita kenal dulu apa itu karbohidrat Okay, karbohidrat. Ni karbohidrat Karbohidrat boleh ada dalam bentuk simple dan kompleks. Okay, macam mana simple dan kompleks ni? Okay, saya bagi tahu level-level dia lah. Okay, level pertama monosaccharide. Okay, paling simple monosaccharide. Level yang kedua adalah disaccharide. Disaccharide. Dan level yang ketiga adalah polysaccharide. Alright. Ni level-level dia. Macam saya cerita tadi, cerita dalam slide yang lepas. Okay, kalau kita karbohidrat ini sebuah rumah, okey, ini adalah sebuah rumah. Okey, rumah ini nama dia karbohidrat. Okey, ni nama rumah ni karbohidrat. Okey, so nak buat rumah kena ada batu-bata. Batu-bata dia apa? Batu-bata dia, alright. Batu-bata untuk buat rumah ni adalah monosaccharide. Okey, monosaccharide adalah keadaan paling simple untuk karbohidrat. Okey, bila dah kompleks, okey, dah jadi sebuah rumah ke apa ke, okey, yang kompleks, okey, kita akan panggil dia sebagai polysaccharide. Okey, dalam keadaan simple monosaccharide. Okey, so kita tengok apa itu monosaccharide Okey, monosaccharide ini dia adalah klasifikasi untuk karbohidrat di mana strukturnya paling simple. Okey, ada tiga jenis monosaccharide, senang je nak ingat. Okey, pertama glukos, ni semua tahu. Okey, yang kedua fructose. Okey, yang ketiga galactose. Tiga ni je ada monosaccharide. Alright. Okey. So monosaccharide ini adalah gula, keadaan karbohidrat yang paling simple atau kita panggil sebagai gula. Okey. So sifat-sifat dia apa? Gula yang paling simple ni, simple sugar ni, ataupun nama lain kita panggil sebagai simple sugar. Sugar dalam keadaan karbohidrat dalam keadaan simple ni, okey,
dia sangat-sangat manis lah. Okey. Lagi simple karbohidrat tu lagi manis. Okey, lagi kompleks karbohidrat tu dia lagi kurang manis lah. Alright, tapi dia masih benda yang sama, maksudnya karbohidrat. Contohnya okey, kita tengok monosaccharide, kita ada glukos, kita ada fructose, kita ada galactose. Okay, yang kedua, label yang kedua kita ada disaccharide. Okey, disaccharide. Okey, disaccharide, okey, dia adalah apabila ada dua monosaccharide, okey, dua monosaccharide bergabung dia akan jadi disaccharide. So satu molekul of sugar kita panggil sebagai monosaccharide. Okey, bila monosaccharide gabung dengan monosaccharide lain dia jadi dua molekul of sugar yang bergabung, kita panggil dia sebagai disaccharide. Okey, apa contoh disaccharide yang ada? Kita ada maltose, kita ada lactose, kita ada sucrose. Okey. Alright, nanti kita tengok maltose ni dalam dia ada apa, lactose ni dalam dia ada apa, sucrose ni dalam dia ada apa. Nanti kita tengok. Alright. So, level yang ketiga. Okey, apabila karbohidrat ni dia lebih daripada 2, dia ada 3 dan lebih structure of monosaccharide kat dalam dia, dia akan bercabang-cabang-cabang, okey, menjadi satu structure yang kompleks. Okey, kita panggil sebagai polysaccharide. Kita panggil sebagai polysaccharide. Contoh-contoh polysaccharide: starch, fiber, glycogen. Okay, ni contoh saya bagilah tapi dia ada banyak. So benda ni korang boleh cari sendiri. Alright. Apa lagi contoh polysaccharide yang ada? Okay, ini saya bagi contoh starch, fiber dengan glycogen. Alright. So saya harap boleh, nanti kalau apa tak faham boleh tanya dalam kelas. Alright. Seterusnya. Okay. Alright, karbohidrat. Okey, tak apa. Yang ni okey, kat sini kalau ikutkan di antara disaccharide dan polysaccharide ada satu lagi oligosaccharide, tapi yang ni saya tak nak ajarlah. Tak payah. Yang ni tak perlu. Yang ni tak masuk dalam exam Alright. So fokuskan kepada karbohidrat yang paling simple, okey, ataupun monosaccharide ataupun kita panggil sebagai one sugar molecule. Okey, contohnya ada glucose, fructose dan galactose. Alright. Okey, disaccharide. Apabila dua monosaccharide bergabung, dia ada jadi two sugar molecule. Okey, jadilah disaccharide. Contoh disaccharide adalah sucrose, lactose dan maltose. Okey, apabila lebih daripada 2, alright, kita panggil sebagai polysaccharide. Polysaccharide. Alright. Okey, kat sini tulis 10 or more sugar lah. Tapi tak apalah. Yang ni saya letak definition dia 3 ataupun lebih pun dah masih dikategorikan sebagai polysaccharide lah. Okey, kita ambil macam tu senang Alright. Okey, so let's learn to draw. Okey, macam mana nak lukis structure of carbohydrate ni. Alright, kita tengok Okey, so hari ni kita nak belajar lukis carbohydrate. So kita akan start dengan lukis glukos. Okey, hari ni kita akan fokus pada lukisan macam mana nak lukis glukos. Okey. Okey. Okay, setiap chemical structure dia ada molecular formula dia. Okey, macam saya beritahu tu, first kita kena tahu apakah elemen yang ada dalam glukos. Okey, elemen yang ada adalah karbon, okey, hidrogen dan juga oksigen. Alright. So untuk glukos, okey, untuk glukos, okey, molecular formula dia adalah okey, yang ni boleh tengok, boleh hafal je. Okey, C6 H12 dan O6. Kalau nampak molekular formula yang ini kat mana-mana, ini adalah menandakan molekular formula untuk glukos. Glukos apa tadi? Glukos adalah simple sugar monosaccharide. Okey. Alright. So kita tengok macam mana nak lukis dia. Okey. Okey, ini adalah molekular formula untuk glukos. Okey. Okay, so macam mana nak lukis dia? So nak lukis dia, okey, dia tulis sini C6. Bermaksud dalam struktur glukos ada 6 karbon. Okey, simple saja. Kita buat 6 karbon. Okey. C yang pertama, C yang kedua, okey, lagi karbon yang ketiga, okey. C yang keempat, C yang kelima dan C yang ke-6. Alright. Ada 6 karbon dalam struktur dia. Okey, satu karbon boleh form 4 bond. Okey. Satu karbon boleh form 4 bond. Boleh check boleh subjek chemistry ataupun organic chemistry Satu karbon boleh buat 4 bond. Alright. So sekarang ini
sebelum kita buat structure of glucose, kita dah tahu karbon ada 6, betul? Okey, yang ni asas dia lah. Alright, so sebelum kita isikan 4 bond tersebut dengan oksigen dan juga hidrogen, first kali kita kena check dulu apakah functional group. Okey, functional group yang ada pada glucose. Okey, glucose dia ada aldehyde group di hujungnya. Macam mana aldehyde functional group? Okey, boleh tengok macam mana. C, yang satu C, ambil satu C yang paling hujung, C double bond, buat double bond O. Okey, C double bond O. Alright, boleh. Okey, C double bond O. Alright, dan hujung ni ada hidrogen. Okay, ini adalah functional group untuk glucose, iaitu kita panggil sebagai aldehyde functional group. Alright, so C ni dia attach pada double bond, dia buat double bond dengan O, dia buat single bond dengan H. Alright, so sekarang dah ada berapa bond? Ni satu bond, kat H satu bond, dekat O ada dua bond. Okay, so dengan C ni ada satu bond. Alright, okay, so karbon yang pertama ini dah lengkap dengan 4 bond. Bond yang pertama dia pada C yang sebelah dia, okey, bond ada 2 bond pada double bond, ada 2 bond pada O dan ada 1 bond pada H. 1 2 3 4 bond ada kat sini, okey. Kalau tak faham nanti kita tanya dalam kelas. Alright. Seterusnya, okey, kita tengok karbon yang kedua. So karbon yang kedua, alright, dia ada dia akan confirm attach dengan C yang sebelah dia. Okey, so dah ada dua bond, satu dengan C yang sebelum, satu C yang selepas. Okey, so lagi dua ni kita akan isi juga. Okey, ni satu bond, okey, satu lagi bond. Okey, tapi dia buat bond dengan apa? Dia buat bond satu dengan hidrogen juga. Okey, satu lagi dengan ni OH. OH ni apa? Hydroxyl group ataupun kita panggil sebagai alcohol group. OH. Alright. Okey. Untuk karbon yang sebelah dia sama juga. Okey. Satu bond kat sini. Okey, dengan C sebelah, satu bond dia digabung dengan H. Okey. Satu bond digabung dengan OH. Okey. Okey, yang sebelah ni pun sama juga. Okey, satu dengan C, satu dengan H, okey, satu dengan OH. Alright. Okey, yang sebelah ni pun sama juga. Okey. Okey. Okey, untuk yang terakhir, okey, untuk yang terakhir dia pun sama juga, dia attach pada OH juga. Dia attach pada OH juga. Okey. Cuma bezanya kali ni sebabkan satu karbon boleh attach pada 4 bond, ni baru satu, ni baru dua. So satu lagi confirm lah H kan. Okey. So satu lagi tu ada satu lagi bond kan. Satu lagi bond ni sebenarnya dia untuk yang hujung karbon yang hujung ni dia ada satu lagi H. Okey, satu lagi hidrogen dia buat bond. Okey. So ini adalah structure of glucose. Ni structure of glucose. Okey, kita minta kalau boleh kat rumah cuba lukis sendiri. Okey, at least tahu cara nak lukis glucose structure. So kita boleh kira balik kat sini. Kita kira balik. Betul tak? Okey, C ada 6. Betul tak? Confirm lah tadi kan? 1. Okey, C ada 6. Kita pakai color kuning. C1, C2, C3, C4, C5, C6. So 6 karbon, betul? So betul 6 karbon. Alright. So kita tengok pula kandungan hidrogen ada 12, betul tak 12? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Alright. So hidrogen ada 12, betul. Alright. Dan O ada 6, betul tak? O ada 6. 1 2 3 4 5 6. Alright. So betul lah. Okay. So kalau nak buat structure, okay, make sure korang study dulu, tengok apa dia punya chemical formula dia kat atas ni. Apakah chemical formula? Kalau contoh glucose ni C6H12O6. Okay. So nanti bila korang lukis, korang boleh refer balik bilangan dia sama tak macam bilangan dekat molecular formula dia. Alright. So apa kalau structure of
glucose, okay, structure of carbohydrate ni, okay, untuk monosaccharide, benda yang paling penting kita tahu, setiap karbon, okay, dia ada bilangan karbon tertentu. Alright, contoh glukos ada 6 karbon. Alright, so yang pertama kita nak kena check adalah dia punya functional group. Kalau contoh sini adalah aldehyde group C double bond OH. C double bond OH kat sini. Alright, C double bond OH. Ni adalah functional group. Kita lukis ni dulu. Alright. So selebihnya cuma kita penuhkan dengan, okay, setiap satu karbon yang lain ada OH, 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 OH. Okay. Dan yang selebihnya kita penuhkan saja dengan H. Dan pastikan setiap karbon buat 4 bond. Alright. Okay. So maka siaplah cara lukis glukos. Okay. Ataupun monosaccharide. Alright. Okay. Nanti kalau apa-apa tak faham boleh tanya dalam kelas. Okay, nanti kita akan try lukis sama-sama dalam kelas. Okey, seterusnya. Okey, ni saya nak tunjuk sajalah. Okey, so saya nak tunjuk contoh structure yang lain yang ada. Okey, tadi kita lukis, saya ajar tadi lukis yang biasa sajalah, yang terbuka macam tu tadi. Okey, yang ni kalau perasan dia buat macam ring. Okey, bentuk bulatan macam ni. Ini pun ada satu lagi lukisan. Okey, yang buat lukisan untuk karbohidrat macam ni. Okey, kalau dalam buku rujukan selalunya dilukis macam ni. Tapi benda yang sama saja sebenarnya. Tapi yang ni saya tak perlu ajar lah kot yang ni. Sebabnya nanti complicated. Nanti pening korang nak lukis macam mana. Ni korang boleh tengok sendiri kat YouTube lah. Dia ada penerangan dia. Alright. So kita ada structure of monosaccharide, disaccharide dan polysaccharide. Okey. So monosaccharide ini one sugar molecule. Okey. Disaccharide, okay, ada 2, ni 1, ni 2. Okay, 2 sugar molecule, okay, ataupun 2 monosaccharide yang bergabung, dia jadilah disaccharide. Okay, bila lebih daripada 2, ini kita panggil sebagai polysaccharide. So ada banyak lah, lebih pada 2 ni kita panggil sebagai polysaccharide. Alright. Okay. Okay. Ni contoh. Okay. Tadi kita ada disaccharide kan. Okey. Tak apa, yang ni nanti korang rewind balik slide korang tengok. Saya nak ajar yang keseluruhan saja. Okey, cuba tengok ni. Okey. Okey, tadi monosaccharide kita ada apa? Kita ada glukos. Okey, kita ada glukos, kita ada fructose dan ada galactose. Okey. So sekarang kita nak tengok disaccharide. Okey, disaccharide macam saya bagi tahu tadi, dia adalah gabungan 2 monosaccharide, maka jadilah disaccharide. Alright, so apakah gabungan dia kita tengok. Okay, so disaccharide. Okay, so sucrose. Okay, sucrose. Okay, kita sucrose. Sucrose ni nama lain dia gula tebu lah. Gula perai, nama saintifik dia sucrose. Okay, dia adalah gabungan antara glukos dan fructose. Bila glukos gabung dengan fructose, maka jadilah dia sucrose. Nama baru dia lah. Alright. So yang kedua, lactose. Lactose ni adalah gula yang biasa kita jumpa dalam susu. Dalam susu banyak lactose. Okay. So dalam susu banyak lactose. So lactose ni adalah disaccharide. Dia adalah gabungan 2 monosaccharide. Gabungan 2 monosaccharide apa? Galactose dengan glukos. Alright. So galactose dan glukos jadilah lactose. Alright. So yang ketiga, contoh disaccharide yang ketiga adalah maltose. Okay, maltose. Okay, maltose disaccharide gabungan antara glukos dan glukos molekul. Sama saja. Okay, glukos dengan glukos. Alright, jadilah maltose. Okay, alright. Kalau perasan untuk setiap disaccharide ni dalam dia mesti ada glukos. Betul tak? Alright. So ingatlah, okay. Sucrose gabungan glukos dengan fructose. Okay, lactose gabungan galactose dengan glukos. Maltose adalah gabungan glukos dan juga glukos. Alright. Simple saja disaccharide ni. Okey, seterusnya. Okey, so chiral carbon seterusnya, okey, karbohidrat ada tendensi untuk form chiral carbon. Okey, chiral carbon ni maksudnya, okey, kita buat satu arrangement, okey, tadi yang kita lukis glukos tadi, okey, dia boleh form mirror image of itself. Alright, so
yang ni mungkin tak nampak lagi. Okey, tak apa, kita akan bincangkan lagi lanjut untuk part kairan karbon ni dalam online kelas. Okey, nanti kita tengok dalam online kelas ha. Alright, so untuk kairan karbon ni, alright, kita apa syarat-syarat dia? Okey, saya terang dulu syarat-syarat dia, nanti kita apply dalam kelas online macam mana kita tengok ha. Okey. So untuk kairan karbon, first kali dalam karbohidrat tu kena ada karbon, for sure lah, memang ada karbon atom lah dalam dia. Alright. So syarat untuk kairan karbon yang kedua, kita kena ada 4 grup yang berbeza attach pada satu karbon. Pada setiap satu karbon tu ada 4 grup yang berbeza attach. 4 grup macam mana nanti kita bincangkan dalam kelas. Okey. So dia mampu buat mirror image of itself. Dia mampu menghasilkan pantulan, okey, reflection of structure of itself. Okey. Okey. Okey, dengar je dulu dia punya syarat-syarat untuk jadi kairan karbon. Okey, nanti dalam kelas kita akan terangkan lebih lanjut dan kita bincangkan sama-sama untuk kefahaman masing-masing. Okey. Tak payah. So yang ni kita KIV dulu, saya hold dulu yang ni, kita teruskan ke part seterusnya. Okey, nanti dalam kelas ingatkan saya kita nak bincang pasal chiral carbon atom. Okey, untuk karbohidrat. Okey, seterusnya. Ni contoh mirror image tak apa, nanti kita tengok Okey. Ni monosaccharide. Yang ni tak ada apa, ni saya nak tunjuk saja. Okey, kita ada monosaccharide, dia panggil triose. Okey, tak apa. Yang ni, untuk yang ni saya rasa tak apa, tak perlu. Abaikan. Okey, next slide. Yang ni pun sama, abaikan. Saya takut korang keliru nanti. Tapi tak apa. Alright, ini pun abaikan. Ni pun abaikan, tak masuk dalam exam pun yang ni. Okey. Alright. So ni saya nak cerita sikit, okey. So saya beritahu tadi dalam structure of carbohydrate dia ada functional group. Okey. Macam contoh kita lukis glukos. Ni kita lukis glukos tadi yang ni yang nama aldose ni kita lukis glukos tadi, okey. Dia ada aldehyde group C double bond H kat sini kan. Kat sini dia ada C double bond O. Okay, C double bond O dan attach pada H. Ni nama dia adalah aldehyde. Okay, so disebabkan ni dalam subjek dalam subjek karbohidrat kita gunakan istilah aldose. Padahal sama je, aldose dengan aldehyde lah. Okay, panggilan sajalah. So tak payah nak pening-pening. Okay, functional group yang ada adalah aldehyde kat sini. Alright. So ini functional group dia. Okay, kat hujung sini. Okay. Kadang-kadang ada juga karbohidrat yang double bond O dia ni bukan kat ujung, tapi mungkin pada karbon nombor 2. Ni karbon nombor 1. Okey, ni karbon nombor 2. Mungkin pada karbon nombor 2. Okey, mungkin bukan di hujung, maksudnya mungkin di karbon nombor 2 ataupun mungkin di karbon nombor 3, di tengah-tengah lah. Okey. So kalau kita nampak double bond O kat hujung tu, tanda dia adalah grup aldehyde ataupun aldose. Okey, aldehyde functional group dia. Aldehyde. Ini dalam subjek organic chemistry dia belajar kot. Aldehyde. Okey. Ini kalau kita nampak double bond O ni ada pada karbon paling hujung. Tapi kalau karbon double bond O ni tak ada karbon pada hujung, mungkin karbon dekat tengah-tengah, mungkin karbon ni karbon kat sini kan. Ataupun karbon kat sini ada double bond O, ataupun karbon dekat sini ada double bond O. So dia dah jadi ketone. Ketone group. Ni functional group. Okey. Okey, sebabnya saya nak bagi tahu, okey, dalam struktur monosaccharide, okey, yang simple sugar tadi, okey, dia wajib ada salah satu, sama ada functional group aldehyde ataupun functional group ketone. Alright. Sebab apa saya nak highlightkan benda ni? Sebab dia ada fungsi dia, nanti kita bagi tahu, kita tengok. Tapi for sure dalam monosaccharide mesti ada functional group aldehyde ataupun ketone. Okey. Tapi dalam disaccharide ada yang ada aldehyde dan ketone, ada yang tak ada langsung. Alright. Tak apa, nanti kita tengok. Okey, seterusnya. Okey, so hari ni kita nak tengok sikit pasal functional properties of sugar lah. Ada ciri-ciri menarik sikit lah pasal sugar ni Okey. Alright. So hari ini kita akan belajar mengenai reducing sugar dan juga browning. Okey. Caramelization ni sebenarnya dia di bawah browning
Caramelization ni di bawah browning. Okey. Tak apa. Okey, kita tengok yang pertama, reducing sugar dah. Okey. Apakah itu reducing sugar? Okey. Reducing sugar. Okey, reducing sugar. Okey, apa benda reducing sugar? Reducing sugar adalah satu sifat sugar yang di mana dia boleh orang panggil sebagai menyumbang elektron kepada struktur yang lain. Okey, itu kalau daripada definisi dia lah. Alright, tapi kalau kita nak senang kena pasti apakah itu reducing sugar? Okey. Apa-apa sugar yang ada aldehyde functional group ataupun ada ketone functional group, okey, ataupun ketone functional group dalam struktur dia adalah reducing sugar. Okey. So macam saya cerita tadi, monosaccharide mesti ada aldehyde ataupun ketone functional group dalam struktur dia. Okey. So bermaksud monosaccharide semuanya adalah reducing sugar. Monosaccharide, all monosaccharide are reducing sugar. Sebab apa? Sebab dalam monosaccharide confirm ada aldehyde dan juga ketone functional group. Okey. Alright. So apa yang berlaku? Okey, apa yang berlaku dalam struktur reducing sugar ni? Ini adalah sebabnya dia mampu jadi reducing agent. Okey, bermaksud dia mampu transfer elektron. Okey, transfer elektron dalam struktur dia untuk bagi tenaga pada molekular struktur yang lain lah. Kalau ada gabungan dan sebagainya. Okey. Tapi tak payah pening ke level tu, just kau orang tahu dia boleh bertindak. Okey, ingat saja dia punya term. Okey, boleh bertindak sebagai reducing agent. Reducing agent ni dia berkaitan dengan dalam organic chemistry. Mungkin korang boleh tanya lebih lanjut dalam subjek organic chemistry. Okey, macam mana reducing agent ni sebenarnya? Okey. Alright. So seterusnya. Okey, so saya cerita tadi monosaccharide semua sekali adalah reducing sugar. Monosaccharide semua sekali adalah reducing sugar. Okey. Tetapi disaccharide bukan semua disaccharide adalah reducing sugar. Kalau disaccharide. Okey. Maksud disaccharide ada yang boleh klasifikasikan dengan sebagai reducing sugar. Ada yang tak boleh. Okey. Kenapa? Okey, sebab apa? Sebabnya kalau dalam disaccharide ada struktur yang ada aldehyde dan ketone, so dia adalah reducing sugar. Tapi kalau dalam disaccharide punya struktur, kalau dia tak ada functional group aldehyde dan juga ketone, dia bukanlah reducing sugar. Okey, sebagai contoh, okey, kalau disaccharide contohnya lactose. Okey, lactose dia adalah reducing sugar sebab dalam dia ada aldehyde ataupun ketone kat dalam struktur dia. Boleh tengok boleh tengok ada struktur dia balik. Okey. Yang kedua, sucrose, gula tebu korang tadi, gula perai korang tu. Okey, dia bukan reducing sugar. So sebab apa? Sebab dalam struktur dia tak ada aldehyde dan juga ketone group. Okey, so sedikit sebanyak mengenai reducing sugar. Okey, sifat karbohidrat yang pertama dia boleh bertindak sebagai reducing sugar. Okey, tapi bukan semua. Okey, mungkin monosaccharide dan sebahagian disaccharide saja boleh. Alright. Okey, so itu saja maklumat mengenai reducing sugar. Next kita tengok. Okey, so next kita akan belajar mengenai browning. Browning ini adalah browning dalam karbohidrat ini adalah sejenis non-enzymatic browning. Bermaksud proses makanan jadi coklat, jadi color koko, jadi color brown, okey, tapi bukan disebabkan tidak balik enzim. Okey, tapi disebabkan benda lain. Nanti kita tengok. Okey, ada dua jenis browning, okey. Pertama adalah Maillard reaction. Yang kedua kita ada caramelization. Apakah Maillard reaction? Apakah caramelization? Alright. Okey. So ini adalah proses di mana makanan jadi color coklat. Macam ni satu makanan boleh jadi coklat tanpa enzimatik. Tanpa tindak balik enzim. Kalau macam dalam chapter 1 itu kita ada tengok apple, betul tak? Apple dia jadi brown disebab tindak balik enzim. So itu adalah enzymatic browning. Tapi ini lain cerita dia. Okey, dalam karbohidrat ni lain cerita dia, di mana dia berubah jadi coklat, color coklat, warna coklat, tapi bukan disebabkan enzim. Disebabkan benda lain. Alright, kita tengok. Pertama, kita tengok okay, macam mana makanan boleh jadi coklat. Pertama, ada setengah makanan dia jadi coklat disebabkan Maillard reaction. Okay, so kita tengok Maillard reaction. Okay. Apakah contoh makanan-makanan yang jadi coklat disebabkan Maillard reaction? Okay, contohnya roti bakar. Korang bakar roti jadi color coklat. Okay.
koko ataupun coklat yang korang makan tu color dia coklat kan. Kenapa? Tapi asal kalau dekat pokok, koko bukan color coklat. Tapi dia jadi color coklat selepas diproses. Okey. Biji kopi color dia coklat. Tapi kalau daripada pokok, asalnya bukan color coklat. Cuma selepas dibakar, barulah dia jadi coklat. Sama juga dengan koko. Okey. Bila dah bakar baru jadi color coklat. Okey. Next, daging. Korang suka makan daging kan? Okey, daging kalau dah dibakar, dah dimasak, barulah jadi color coklat. Kalau tak masak lagi, color dia jadi color merah kan? Asalnya color merah. Tapi lepas dimasak, dia jadi color coklat. So semua contoh makanan ni berlaku color coklat tu jadi color coklat disebabkan Maillard reaction. Okay. Apakah Maillard reaction ni? Okay. Maillard reaction ni berlaku apabila dalam satu-satu makanan tu, okay, dalam satu-satu produk makanan tu dia ada reducing sugar. Dalam dia juga mengandungi amino group. Okay. Apabila dalam makanan tu amino group tu apa? Nitrogen lah, ada N lah. Bila dalam satu-satu makanan tu ada kandungan protein ataupun ada kandungan amino group, ada N, okey, nitrogen lah, kandungan nitrogen dalam makanan tu, okey. Dalam makanan yang ada protein mesti ada amino group, okey. Tu nanti kita akan belajar dalam chapter protein lah. Okey, tapi apa-apa makanan dalam dia ada makanan karbohidrat yang dalam ni ada amino group, okey. Amino group tu nitrogen, okey. So dan juga dalam makanan tu juga adalah ada reducing sugar. So reducing sugar dia akan react dengan amino group, okey, apabila dikenakan suhu yang tinggi, heat, okey, bila dipanaskan heat ni, alright, dia akan menghasilkan satu komponen kita panggil sebagai melanoidin. So, okay, melanoidin ni lah menyebabkan warna makanan tersebut jadi color coklat. Tapi bukan sekadar color saja jadi color coklat, tapi rasa makin sedap. Okey, bau makin harum. Alright, sebab tu kita suka makanan-makanan yang dah dimasak. Okey. Especially karbohidrat. Bila dah masak, okey, sebab dalam karbohidrat ni bila reduce sugar react dengan amino group, okey, maka terjadilah Maillard reaction. Terhasillah melanoidin. Okey, ada color coklat, ada rasa yang baru yang sedap, ada bau yang memukau sedap. Alright. So ini adalah Maillard reaction. Alright. Okay. So next. Okay, tadi kita tengok pasal Maillard reaction. Sekarang kita tengok pasal cara kedua untuk jadi browning, iaitu caramelization. Okay, caramelization ni apa? Caramelization dia adalah proses sugar, okay, oxidation of sugar. Okay, di mana macam mana nak buat? Simple saja, okey. Siapa biasa buat caramel, okey, suka makan caramel dia tahu lah. Okey, macam mana nak buat caramelization, nak jadikan caramel. Caramel, okey. Gula dipanaskan melebihi melting point dia. Okey, lain jenis sugar, lain jenis melting point dia. So bila dia melebihi melting point dia, okey, dia dapat suhu yang melebihi melting point dia sepatutnya, maka sugar akan teroksida dan dia akan breakdown, okey, breakdown jadi simplest form, dan kita akan nampak ada color coklat yang pekat, okey, air dah kurang, alright, dan rasa dia sangat-sangat manis. So ini adalah browning reaction yang kedua dalam carbohydrates. Okey, so browning reaction kita ada Maillard reaction, okey, non-enzymatic browning tadi, dan juga kita ada caramelization. Okey, simple saja. Okey, so itu saja untuk chapter untuk carbohydrates. Okey, nanti kita akan revise balik dalam kelas, okey. Dan untuk structure mungkin kita akan buat latihan dalam kelas, dan juga kita akan cuba tanya apa-apa soalan yang tak faham. Okey, dan kita akan bincang balik pasal chiral carbon tadi ya. Saya tak nak cerita chiral carbon dalam ni, saya takut nanti susah nak faham. Sebabnya kalau untuk chiral carbon ni saya rasa mungkin kena ada soal jawab sikit lah untuk bagi betul-betul faham. Okey, so yang tu kita akan bincang dalam kelas online nanti. Alright, so selepas ni habis dah karbohidrat, maka next video lecture kita akan sambung mengenai lipid. Lipid. Alright, so terima kasih. That's all for today. Assalamualaikum. Thank you very much.